Dan hari ini saya berada di Jalan Haji Taib 2 untuk bertemu dengan pekerja seks yang berada dekat sini untuk mengetahui realiti sebenar pekerja-pekerja di lorong-lorong gelap ini. Duduk pun area sini. Duduk area sini juga. Okey. Nanti kita berbual-bual nanti, duduk cakap elok bersama kan. Pendam dalam hati sudah nak makan. Bos lah. Bos? Oh, ada bapa ayam ke? Kalau GRO tu kita naik kelab lah, minum apa untuk joget aja. Oh, GRO kat sini term dia lain. Akak dapat COVID dengan kanser. Oh, ya ke? Akak ni positif COVID. Aku sedih sebab aku tak sangka aku boleh balik ke lorong macam ni tapi untuk tujuan yang lain. Tak sakit pun boleh dia mati. Ni kan orang yang ada sakit ni tapi kenapa Tuhan panjangkan umur dia lagi? Dia cakap dengan keluarga, dia kata mungkin tak lama kan, jadi keluar satu-satu tempat yang macam ni kadang susah nak cakap. Faham. Macam menyesal pun ada kan. Jalan tu tak ada, nampak. Saya faham bila akak cakap tak ada jalan keluar, tak nampak jalan keluar. Akak tahu tak, akak bukan penagih pertama yang saya bercakap tau. Akak adalah orang yang ke-6 macam tu. Hello, Assalamualaikum. Sekarang ni Haze berada dekat TV Al-Hijrah. Hai Finas, ni EP saya. Tak nampak blur. Ini adalah kolaborasi antara YouTube Haze dan juga TV Al-Hijrah. Aktiviti kita berjumpa dan menyantuni mereka yang dekat lorong bermula di sini. Bukan kat sini lorongnya, pukul lagi. Okey, kita gerak sekarang nak menjual. Bye. Kita dekat PPR ke? Kena tolak kereta ni. Kita Haze pernah duduk flat dulu 5 tahun. Kalau awak akan pergi, takut lah. Tengok dia pun takut? Tengok daripada luar dia punya building dia kan, dengan apa dia punya tingkap-tingkap tu. So, nampak orang keliling tu. Saya tengok dia sambil Muka nervous. Aku tahu muka cuak daripada tadi ni. Yang confident dia ni. Dia orang tengah nervous. Finas kena faham dia orang nervous. Nervous sebab? Kau rasa sebab apa? Kita kat mana? Macam I adalah macam hanya pendosa mengenal pendosa. Saya tak takut. Macam tu. So, sekarang ni kita kat kawasan. Tengok cara aku bercakap dia kan macam tak ada apa. Padahal kita kan bahagian yang atas ni kebanyakan 90% adalah orang yang into drugs lah. Kalau kat sini pelacuran, sekarang drugs ni memang synonymous. Nanti kita akan interview salah seorang pekerja lorong dekat sini, macam kehidupan dia dan sebagainya, dan kita bertanya apa yang dia nak ke, apa yang dia perlukan dan sebagainya. Okey. So, apa yang diorang sekarang ni tunjuk kat kita orang adalah diorang akan demonstrate kepada kita orang macam mana sebenarnya diorang dapatkan pelanggan ataupun pelanggan datang kepada mereka dan ke mana mereka pergi sebenarnya. Apa? Kawan korang ke? Tak kenal. Awak rasa? Tak kenal lah, okey. Hai, saya dengan orang. Ingat siapa tadi? Nama apa? Linda? Ni? Amy. Okey, Amy search. Dah lama kat duduk area sini ke? Lama dah. Duduk area sini lama dah. Pergi macam tu je. Mesti diorang cuak kan? Awak rasa diorang cuak ke saya cuak? Saya rasa dua-dua. Ke dia ingat Haze nak pergi melanggar? Awak rasa awak boleh tak buat kerja saya ni? Tak berani. Boleh lah kot kalau kita nak buat konten lagi sekali kat lorong Haji Taib. Boleh, tapi saya bukan orang yang pergi approach diorang lah. Saya akan record daripada jauh. Tengok lah. Tengok apa akan jadi kat Mamat ni. Start kerja pukul berapa? Tak tentu. Masa PKP hari tu kan, macam kan kat jalan sini kosong, tak ada orang kan. Time tu macam mana makan apa semua? Bantuan tak ada. Tak ada duit. Kita orang minta bantuan pun tak dapat. Orang bagi-bagi pun lain orang yang dapat. Kita orang tak dapat. Ya ke? Orang dia bagi. Lain tak ada makan lagi susah. Ya? Cari makan pun susah. Dia bantuan tak dapat. Macam ni Mi? Pendam hati lah. Macam mana nak? Pendam dalam hati sudah nak makan. Macam mana nak cuba balik lah. Nak lawan tak nak kerja ni lah. Faham. Tu macam kalau sekarang saya baru je tanya diorang. Kan waktu PKP kan macam tak ramai kereta semua kan. Susah sikit lah sekarang lah. Bukan susah sikit, susah banyak. Masa tunggu NGO bagi makan. Nanti kita berbual-bual nanti. Duduk cakap elok bersama kan. Kalau tak berdiri kan sakit kaki nak bercakap. Kenapa macam tu? Kesiannya. Kaki dia macam
Kenapa kaki dia? Berbalut. Cedera. Kaki dia ada involve dengan accident lah. Lepas tu kaki dia berlubang. Lepas tu balut macam tu je? Lepas tu dia balut macam tu je. Lepas tu dia kan drug addict. Dia cucuk kat situ. Kat tempat lubang tu? Awak nak tengok dia punya footage. Tak payah kot. Geli kot. Tengok macam ni pun dah takut dah. Dia dalam tau, dia bulat dalam sampai nampak daging. Lepas tu dia cucuk kat situ. Lepas tu nanah-nanah apa semualah. Diorang ni perlukan bantuan kita lah sebenarnya untuk diorang survive macam ni. Diorang tu siapa? Rakan-rakan jalanan ni lah. Oh, nama yang diberi yang lebih selesa adalah rakan jalanan lah. Sebab saya pun join juga NGO dan kebanyakan orang macam akan ada memberi persepsi. Kenapa tak tolong diorang? Tolonglah orang lain. Ada tak persepsi tu masih lagi wujud? Memang ada lah. Orang luar ni dia tak faham. Diorang ni malas nak kerja. Sebenarnya bukannya tak nak bekerja, tapi diorang ada masalah lain lagi. Seperti? Macam contohnya macam orang tak nak bagi peluang kat dia. Baru keluar daripada rusai ke apa, bila dia nak bekerja orang tolak kan. Pergi kat keluarga pun tak nak. Dia tak ada tempat nak pergi. Dia pergi tempat asal balik. Awak kalau ada bisnes, awak akan hire tak diorang? Nak tu memang nak membantu lah kan. Boleh nak hire diorang, tak ada masalah. Cuma takut in the future dia akan menyusahkan company saya sendiri. Contoh? Salah satu dia curi duit atau mungkin tak disiplin, tanggungjawab sebagai seorang pekerja tu. So sekarang awak faham tak kenapa diorang kena jadi pelacur? Faham. Sekarang ni Haze akan interview dia JRO, juga penagih dadah. Bayangkan yang bercakap ni mak kita. Tahu? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Kak Ida? Ya, Kak Ida. Dan umur berapa? 49 dah masuk tahun ni. 49 tahun. Bekerja sebagai pekerja kat sini JRO 20 tahun. Sebab tu kerja night club lah. Kerja night club dah ambil barang pula kan, ambil dadah. Sampai sekarang ke? Anak dah bercucu dah. Oh, dah ada cucu dah? Cucu dah 9. Jumpa tak anak dengan cucu? Dah sebulan dah tak jumpa anak. Sebulan dah. Kalau tak, anak akan selalu... Kak anak kadang-kadang datang tengok saya kat sini hantar duit. Dia akan teman Akak Isa? Tak. Oh, okey. Anak tak, akak tak pernah tunjuk dengan anak-anak Izzat. Walaupun anak tahu. Anak tahu. Anak tu walau apa pun akak tak pernah tunjuk. Kadang dia hantar makan kat sini, hantar duit. Dia hantar makan, hantar duit. Diorang pun susah juga ke Kak? Alhamdulillah, diorang semua ada kerja. Ada kerja. Dulu, tak ada ambil apa-apa. Akak ada masalah penagihan. Jadi memang ada cuba nak berhenti, tak boleh. Ada. Tapi tak boleh. Tak boleh, tak kuat. Okey, kalau akak macam dah jadi JRO kat pusat hiburan tu 20 tahun. Jadi perkhidmatan macam seks apa semua dah berapa lama? Kadang-kadang lah. Tak selalulah, kadang-kadang. Kalau betul-betul terpaksa baru kita ni. Yes. Ada lipas tak boleh. Biasalah. Saya agak terkejut lah sebenarnya. Umur-umur macam bayi mak kita pun masih lagi ada yang buat kerja tu walaupun dah ada anak dengan cucu. Bukan nak doa lah kan, tapi contohnya kalau mak kita penagih, kenapa kita sebagai anak nak cari mak kat situ? Nak pastikan mak kita selamat lah kat situ. Kalau makcik ni, kalau untuk check mak dia hidup lagi ke tak? Itu je. Akak ada masalah Itu je. dan tolong bagi makan dan sebagainya lah. Saya tak faham dengan konsep mana anak dia datang hanya untuk pastikan mak dia masih hidup. Nanti saya explain. Akak ada berapa orang anak? Anak akak yang lahir ada 4, ada 2 orang anak akak. Buat sekarang ni akak ada selisih faham sikit, bergaduh. Akak pernah berjanji dengan anak kan, cakap. Tapi tak tahu macam mana, tak kuat. Tak kuat. Akak habis duit untuk dadah berapa Kak? Satu hari 150. Apa dia? 150. 150 satu hari. Sekarang ni simpanan ada ke tidak? Dah habis dah tu, yang anak marah. Oh, itu yang nak marah. Sebenarnya akak faham ke kenapa diorang marah? Akak faham. Apa yang akak faham bila diorang marah? Kadang-kadang duit simpanan pun boleh habis kan kerana dadah. Baru saya faham lah. Bahaya jugalah sebenarnya untuk keluarga kita. Kalau contoh kita dah kahwin kan, ada isteri, ada anak. Anak kita mesti akan tengok macam kenapa nenek macam ni kan. Mungkinlah saya faham dia sebagai seorang anak, dia di tengah-tengah antara keluarga dia dan juga mak dia. Sekarang ni sini duduk dengan siapa? Duduk dengan kawan. Berapa ramai satu rumah? Tak duduk kat rumah, duduk dengan kotak, tidur kotak. Tidur dalam kotak? Oh, akak akan tidur tepi jalan macam akak tu Ya. Dia tempat dia. Oh, ni memang tempat tidur. Dulu pun saya pernah tidur sini. Akak pernah tidur sini? Tak dapat bayar bilik. Oh, tak dapat bayar bilik. Akak pernah lah tidur Mesti pernah duduk sewa sini RM20 satu hari. Kalau besok lah contohnya, besok akak buat apa? Malam ni akak tidur dekat tepi jalan lah. Pak bangun tu akak buat apa?
Selalunya bangun, isap dulu. Isap dadah dulu. Lepas tu malam bekerja lah. Tak ada lah. Sekarang cari kotak dekat atas sampah. Oh, nak jual balik. Kita tengok diorang ni kesian lah sebab diorang nak survive. Diorang terpaksa cari kotak untuk survive. Kotak untuk jual. Ya, untuk jual. Okay. So ada yang cari kotak, ada yang cari tin ke apa. Diorang nak kerja kat tempat lain tak boleh. Satu IC lah. Satu lagi dia ada rekod jenayah. Kebanyakannya lah dia tak terima diorang. Saya dengar akak ada sakit Akak sakit apa kak? Kanser. Kanser apa kak? Payudah. Jadi doktor cakap apa? Dah kronik lah. Dah kronik. Maksudnya stage berapa? 4. Stage 4. Tadi akak ada tunjuk surat tadi, apa yang akak bawa tu? Dah. Sebab akak dapat COVID dengan kanser. Oh ya ke? Akak ni positif COVID dengan kanser. Sekarang? Dah habis lah. Dah habis dah. Faham? Terkejut kita sejenak. Hari tu dia kena COVID. Saya jarang sekali dengar orang yang ada cancer stage 4 yang sampai paru-paru, lepas tu dia dapat COVID boleh hidup lagi. Awak rasa kenapa dia hidup lagi? Kenapa dia hidup lagi? Ni saya rasalah Tuhan nak bagi dia peluang untuk berubah, bertaubat. Tak sakit pun boleh tiba mati. Ni kan orang yang ada sakit ni, tapi kenapa Tuhan panjangkan umur dia lagi? Apa yang akak nak sebenarnya? Nak keluar satu-satu tempat yang macam ni kadang susah nak cakap. Faham. Masa yang ada kadang-kadang tu macam menyesal pun ada kan. Jalan tu tak ada nampak. Jalan tu tak ada yang nampak. Akak bila dah hidup dekat lorong kan, ada tak macam kawan-kawan yang tiba-tiba meninggal dekat tepi lorong? Ada. Yang tak tahu keluarga, yang keluarga tak ambil part, yang buang kena buang keluarga. Selalunya kalau breast cancer stage 4, doktor akan bagi tahu macam pesakit ada masa berapa lama lagi. Doktor ada bagi tahu ke? Berapa lama lagi? Doktor cakap 50. Dia cakap dengan keluarga, dia kata mungkin tak lama kan. Jadi Kak tak kisahlah tu semua Subhanahu Wa Taala, bukan doktor yang bagi keputusan semua segala-galanya. Betul. Akak tahu tak? Akak bukan penagih pertama yang saya bercakap tau. Ya. Akak adalah orang yang ke-6 macam tu. Sebab kalau kita ambil ais, bergaduh dengan mak bapak, bergaduh dengan anak, siap lempar-lempar barang, betul tak? Saya tahu benda ni semua kak. Dan diorang sekarang ni dah ada kerja, dah baik dengan keluarga. Sebab saya dah nampak dah benda ni depan mata saya. Ya, betul. Keluarga diorang sayang diorang balik. Betul. Keluarga diorang sayang diorang balik kak. Itu yang akak nak, betul tak kak? Datangnya kami jumpa akak. Tadi kan kita jumpa 5 orang kawan akak kan? Tapi daripada 5 orang tu akak yang terpilih. Saya dengar cerita akak, saya cari penyelesaian. Kami semua cari penyelesaian untuk akak. Ini sebab apa tahu kak? Allah sayang. Allah sayang. Berdosa mana pun kita kak, Allah masih sayang. Akak nampak kan sekarang? Jadi kalau Allah sayang kak, bagilah peluang kepada diri sendiri nak sayang pada diri sendiri kak. Akak kena sayang diri akak. Tahu kak, nanti kita jumpa lagi. InsyaAllah. Nanti kita jumpa lagi. Tapi kali ni kita bawalah akak ke pusat pemulihan tau. Kalau akak setujulah, kami tak suka paksa. Sebab yelah program pemulihan tak guna kalau kita paksa kan. Apa yang ada apa yang ada hari ini terjadi, ada yang Subhanahu Wa Taala izinkan. Betul. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang, yang kekurangan tu ada daripada silap petik. Betul. Haze tak nak korang dekat rumah tengok video ni dalam keadaan yang macam, oh jom tengok cerita pasal pelacur. Tak. Ini cerita pasal kita, cerita pasal peluang terakhir. Memang nampak sangat Allah nak bagi peluang. 49 penagih dadah, cancer stage 4, kena COVID. Dan duduk kat tempat yang macam tu, dan tanpa ada rawatan, ubat dan semua benda tu lah. Memang nampak sangat, memang Allah nak bagi dia peluang. Ini contoh yang ekstrim. Awak ada kawan-kawan yang usia awak yang dah meninggal? Accident. Ada. Time bersukan sakit jantung ataupun time balik kerja accident. Kita take for granted, kita complacent tau. Seperti mana Kak Ida ni complacent lah dengan hidup dia. Complacent tu macam take for granted. Aku tidur, aku yakin aku akan hidup esok pagi. Tapi kalau tak, macam kita ni, imagine hidup kita ni macam nak hidup lagi 1000 tahun. So taubat pun kita tangguh-tangguh lah. Saya pernah cakap dalam video sebelum ni, saya datang daripada Istiraj. Tahu tak? Awak tahu tak Istiraj tu apa?
Istiraj tu adalah keluarga yang senang, hidup yang senang, duit banyak, tak ada kesusahan. Saya tak tidur kat lorong Hakim. Kita senang tapi Allah redha tak? Janganlah jadi sampai macam Kak Ida punya situasi, dah kena macam-macam baru nak sedar. Betul? Sebab patutnya kalau awak dekat tempat dia dah sedar kan? Tapi dia tak sedar. Tapi ada orang lain yang contohnya yang lagi alim daripada kita kan, bila diorang tengok kita, diorang akan macam, takkan kau tak sedar lagi? Sebab awak tengok Kak Ida macam tu, ada orang yang lebih alim tu akan tengok awak, takkan awak tak sedar lagi. So faham tak? Faham. Lah, saya berkena tarbiyah. Sial Hakim berkena tarbiyah. Okey, saya nak minta tolong akak je satu. Ada nombor telefon anak? Ada. Ada nombor telefon anak. Kita cubalah nanti kita satukan akak. Okey kak? Okey. Okey, jangan sedih. jangan sedih. Kita cuba. InsyaAllah. Ya? Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Jangan sedih. Kita bertenang. Aku baru lepas edit video ni, so aku macam sedih sebab aku pernah lalu lorong-lorong macam ni tapi balik daripada clubbing. So ini adalah jalan yang lebih kurang sama yang aku akan lalu. Macam contohnya teman kawan-kawan muntah dekat tepi sebab diorang mabuk. Lorong macam ni lah yang korang tengok tu. Dan aku tak sangka lah sebenarnya aku boleh pergi kat lorong yang sama, lepas tu sampaikan benda yang Allah sayang aku lagi lah. Kita semua tak tahu bila nak mati kan. Okay, first of all aku bukan nak highlight macam ingatlah mati. Sebab video aku ni bukannya camp bina diri, camp ibadah Kementerian Pelajaran Malaysia. Tak. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kita, peluang terakhir kita untuk bertaubat. Aku sedih bukan sebab pelacur-pelacur dekat sini. Tak. Sebab aku dah biasa nampak benda ni dekat kehidupan aku yang lama. Aku sedih sebab aku tak sangka aku boleh balik ke lorong macam ni tapi untuk tujuan yang lain. Aku sedih sebab Allah masih sayang kawan-kawan yang sama. Aku tengok hidup diorang masih lagi porak-peranda. Sentiasa tanya, oh kenapalah gaji aku tak cukup? Oh kenapalah aku ada anak luar nikah? Oh kenapalah mak bapak tak sayang aku? Oh kenapalah aku kena buang keluarga? Oh kenapalah aku ada HIV? Oh kenapalah? Semua kenapalah. Bukannya diorang tak tahu. Diorang tahu. Korang tak penat ke hidup macam ni? Kita sebenarnya hakikatnya masing-masing adalah pelacur. Kita dilacurkan oleh dunia. Kita masing-masing adalah penagih kerana kita ketagihkan kesenangan. Ibaratnya kita mahu hidup 1000 tahun. Hakikatnya tidak. Sambungan kepada video ini anda boleh lihat dekat description ke bawah, dan dekat situ korang boleh tengok full interview dan korang boleh juga tinggalkan komen anda di situ dan ambil pendidikan. Nina, Assalamualaikum Nina. Salam. Nina nak cakap apa dekat mak? Mak, kalau mak dah berubah, bukan sebagai orang, tapi ingatlah Allah tak pernah fikir buruk tentang mak. Apa yang kita orang nak hanyalah mak berubah. Nina, saya ada satu soalan kepada Nina. Nina dan adik-beradik dan lain dah putus asa ke kepada Kak Ida? Sebenarnya itu yang terjadi pada kita orang dah rasa fed up, dah rasa hilang semangat. Dia tahu dia kadang-kadang cakap salah, cakap kurang ajar, tapi kadang-kadang tu dah letih untuk cakap baik dengan mak. Dia tak tahu macam mana lagi untuk cara cakap dengan mak dengan baik. Kepada mereka yang sedang menonton ni, Nina merupakan anak sulung kepada Kak Ida.